Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada sahabat bertanya tentang surah Al-Mulk ataupun surah Tabarak. Adakah ia satu surah yang kelebihan atau fadilatnya sahih atau bagaimana? Ya. Setelah saya semak dalam buku-buku hadis yang ditahqiq oleh para ulama, saya dapati surah Al-Mulk termasuk dalam surah-surah yang kelebihan atau fadilatnya ada yang sahih. Dan ada beberapa hadis yang masyhur dan sahih dalam hal berkenaan. Antaranya ialah pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abi Dawud, Al-Imam At-Tirmizi dan beberapa ulama hadis yang lain dalam buku-buku periwayatan mereka daripada Abi Hurairah, di mana kata Nabi SAW, inna minal Quran suratan syafa' li sahibiha salasuna ayah syafa' li sahibiha hatta ghufira lahu. Maksudnya daripada Quran, sesungguhnya daripada Quran ada satu surah bilangan ayatnya 30 kata Nabi, dan dia memberi syafaat kepada tuannya, yakni yang sering membaca dan mengamalkannya, sehingga diampunkan dia. Of course lah pada hari kiamat, ya. Pada hari kiamat nanti dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun di dunia dia diampunkan oleh Allah bila dia melazimi membaca surah berkenaan dan mengamalkannya. Hadis ini hadis hasan li ghairihi. Maksudnya hadis yang kita boleh berpegang dan beramal dengannya. Itu salah satu hadis. Antara lain juga hadis yang serupa dengan hadis Abi Hurairah, itulah hadis Anas bin Malik, di mana Nabi SAW bersabda, suratu minal Quran mahya illa 30 ayah khasaman an sahibiha hatta adkhalahu al-jannah wa hiya surah Tabarak. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, dan mungkin ada lagi dalam beberapa kitab hadis yang lain, ya. Sama juga maksudnya, dalam Quran ada satu surah, bukanlah ia melainkan 30 ayat, dan dia akan mempertahankan tuannya, yakni yang membacanya, sehingga ia akan memasukkannya dalam syurga. Of course lah pada hari kiamat nanti. Dan kata Nabi itu adalah surah Tabarak. Juga hadis yang sahih atau hasan yang dinilai oleh para ulama kita. Jadi kedua-dua hadis ini sahih. InsyaAllah ta'ala boleh kita berpegang, boleh kita beramal dan berhujah dengannya, ya. Ada lagi hadis yang lain. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, juga Al-Imam At-Tabrani. Itulah hadis daripada Ibni Mas'ud, ya, di mana beliau berkata, kunna na'uddu hadhihi surah ala ahdi Rasulillah al-mani'ah wa hiya al-mani'ah min azabil qabri. Kata Ibnu Mas'ud, dalam Quran, kata Ibnu Mas'ud, surah Al-Mulk pada zaman Nabi kami memanggilnya sebagai surah al-mani'ah, yakni surah menegah. Dia menegah daripada apa? Dia menegah daripada azab kubur, ya. Dia juga adalah hadis yang sahih, dan hadis ini dia mauquf sahih, ya. Walaupun sebagai hadis itu marfu', tapi yang sahih ialah mauquf. Yang ini hadis yang terhenti pada para sahabat Nabi, itulah Ibnu Mas'ud. Tetapi sebagai ulama menyatakan dia hadis yang mauquf tapi yushbih al-marfu'. Mana dia suruh hukumnya seumpama marfu', kerana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tak mungkin berkata-kata dalam isu ini melainkan ia berasaskan kepada wahyu, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang lain yang agak signifikan, itulah Nabi SAW tidak akan tidur melainkan membaca surah berkenaan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh ulama hadis, umpama Al-Imam At-Tabrani juga, Al-Imam Al-Baihaqi, dan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, tak silap saya, juga memasukkan hadis ini daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata beliau, kana Nabi la yanamu hatta yaqra alif lam mim sajdah wa surah Tabarak. Nabi SAW tidak akan tidur melainkan Nabi akan baca dua surah, itu alif lam mim as-sajdah dan surah Tabarak. Hadis ini sebenarnya dipersisikan oleh ulama dari sudut sahih dan dhaifnya, tapi sebagai ulama mensahihkannya, termasuk Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari mensahihkan hadis ini, dan juga Al-Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau, walaupun Al-Imam Al-Zahabi sakata anhu, tidak beri komentar tentang hadis ini, ya. Jadi itu antara hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan surah Al-Mulk. Jadi ia satu surah dari sudut fadilahnya boleh kita berpegang, boleh kita beramal dengannya, insya-Allah taala. Dan ada lagi hadis-hadis lain yang
dianggap sebagai dhaif mengikut penilaian para ulama kita. Umpama membaca surah Al-Mulk, ada sahabat dengar ada orang dalam kubur baca surah Al-Mulk, itu hadis dhaif, sehingga Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan dia adalah hadis yang dhaif, laisa isnaduhu bil qawi, sanadnya tidak kuat. Hatta Az-Zahabi dalam sebahagian tahqiq para ulama menyatakan bahawa ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh manakir, mana orang-orang yang munkar, yang tidak sahih sama sekali, ya. Jadi ada riwayat sahih, ada riwayat dhaif dalam isu ini, tapi beberapa hadis yang saya baca pada permulaan tadi sanadnya sahih insya-Allah ataupun hasan, boleh kita beramal dengannya. Wallahu a'lam.